Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Zarif. Kali ini kita akan bincangkan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan sains tahun 3. Tumbuhan membiak. Tumbuhan perlu membiak supaya tidak pupus. Tumbuh-tumbuhan boleh membiak melalui pelbagai cara. Terdapat 6 cara pembiakan tumbuhan yang akan kita bincangkan pada kali ini. Yang pertama, biji benih, anak pokok, batang bawah tanah, spora, keratan batang dan daun. Cara pembiakan tumbuhan yang pertama ialah biji benih. Pokok yang berbuah membiak melalui biji benih. Contohnya seperti tembikai, durian dan labu. Jadi apabila biji benih ni ditanam, maka tumbuhan ni akan tumbuh. Cara pembiakan tumbuhan yang kedua ialah melalui anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baru. Contohnya di sini pokok buluh. Ini merupakan anak pokok buluh. Yang kedua, pokok pisang. Ini ialah anak pokok pisang. Okey, induk yang ni ya. Pokok yang asal ialah induk. Kemudian akan tumbuh anak pokok di sekeliling dia ni, anak pokok pisang. Dekat sini. Kalau pokok buluh ni, anak pokok dah tumbuh dekat sekitar induk dah. Ini induk. Cara pembiakan yang ketiga ialah melalui batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baru apabila ditanam dalam tanah. Jadi bahagian yang ada dalam tanah ni dia akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Contohnya seperti ubi kentang, lobak dan bawang. Cara pembiakan tumbuhan yang keempat ialah spora. Pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora. Kalau awak biasa tengok ataupun pegang cendawan, dekat bawah dia ni dia ada macam serbuk. Macam serbuk teh warna hitam tu, bila kita pegang dia akan luruh ataupun jatuh. Ni bila kita letakkan dekat bawah, dia punya spora dia akan keluar ni. Dan ni yang cendawan. Yang kedua ialah pokok baku pakis. Dekat pokok baku pakis dia punya spora dia macam ni. Kalau kita sentuh, dia akan keluar macam ni lah. Jadi apabila hujan, spora ni akan jatuh ke tanah dan pokok yang baru akan tumbuh. Cara pembiakan tumbuhan yang kelima ialah melalui keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Contoh kat sini ada pokok bunga mawar atau bunga ros, pokok bunga raya dan pokok ubi kayu. Jadi untuk tumbuhan yang membiak melalui keratan batang ni mudah je. Kita patahkan ranting, kemudian kita cucuk. So macam ni kita ambil batang pokok ubi kayu ni, kita patahkan dan kita cucuk dekat atas tanah dan dia boleh hidup. Cara pembiakan tumbuhan yang keenam ialah membiak melalui daun. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Jadi pokok-pokok baru akan tumbuh daripada daun induk dia. Tu nampak yang kecil-kecil tu . Yang ni ialah pokok setawar. Ini yang kedua ialah pokok begonia dan yang ketiga ialah pokok lidah jin. Terdapat tumbuhan yang boleh membiak melalui lebih dari satu cara. Contohnya seperti kangkung, pokok selasih dan pokok ubi keledek. Tumbuhan seperti kangkung, pokok selasih dan ubi keledek ni boleh dibiakkan melalui dua cara, sama ada biji benih ataupun keratan batang. Tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Terdapat 4 kepentingan pembiakan tumbuhan. Yang pertama, mengekalkan sumber makanan. Yang kedua,
menjadi habitat kepada haiwan. Yang ketiga, membekalkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Dan yang keempat ialah sebagai sumber kayu. Teknologi pembiakan tumbuhan, kultur tisu dan kaedah TUT. Kaedah kultur tisu. Kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Contohnya kita ambil tisu ataupun sebahagian daripada sel tumbuhan, kemudian kita letakkan dalam nutrien ataupun baja. Kemudian tumbuhan ni dapat membiak dan bertumbuh seperti biasa. Jadi melalui kaedah kultur tisu ni, tak perlu lagi kita tunggu tumbuhan tu untuk membiak melalui anak pisang. Contohnya, jadi kita ambil sebahagian sel daripada pokok pisang, kita biarkan dia dalam nutrien dan pokok pisang tu akan tumbuh. Kemudian kita boleh tanam lah. Kaedah TUT. TUT dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Jadi melalui kaedah TUT ni, pokok buah-buahan kita tak perlu lagi lah nak tanam biji benih, kemudian kita siram, kemudian anak pokok dia tumbuh, baru kita tanam. Itu mengambil masa yang agak lama. Ini melalui kaedah TUT, dia ambil masa selama 3 minggu sahaja. Okey. Ini proses-proses kaedah TUT. Selepas 3 minggu, kita potong dahan ataupun ranting yang kita TUT tu, kemudian kita boleh cucuk dan tanam di atas tanah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Cikgu Zarif. Bye.